Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 10 Syawal 1442 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratu Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Pelajaran kita pada kali ini bermula ayat 71. 71 iaitu kisah yang kedua dalam surah ini, iaitulah kisah Nabi Ibrahim. Kisah yang ketiga, kisah Nabi Lut. Kisah yang keempat, kisah Nabi Nuh. Dalam surah, nama dia pun surah Al-Anbiya, maknanya surah yang menceritakan tentang Nabi-Nabi, tapi kisah dia secara ringkas-ringkas saja. Baik, sebelum kita pergi pada penjelasan, lebih dulu kita baca beberapa ayat. Baik para jemaah sekalian, bermula ayat 71. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 678. Tengok 678. 678 tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, kan? Kita ada dua versi, ada yang Jawi dan ada yang Ruminya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Itu cerita masih lagi dalam episod kisah yang kedua, iaitulah kisah Nabi Ibrahim AS. Setelah dia selesai daripada berdepan dengan kaum dia sehingga dijatuhkan hukuman bakar. Hukuman dibakar. Jadi di antara kisah bakar yang kita dah bincang dalam siri yang lepas, iaitulah makhluk yang kecil, nama dia cicak, join sama pergi tiup api untuk memarakkan api. Bukan pergi tiup nak padam api.
pergi tiup langsung kuat lagi api. Maka itu sebab kita kata Nabi SAW membenar kita bunuh cicak sebab cicak bersekongkol dengan kumpulan yang menentang Islam. Baik, setelah selesai Nabi Ibrahim berdepan dengan kaum dia, maka Allah selamatkan dia dalam seperti ayat ini. Tuan-tuan tengok dalam ayat 71, wa najjaynahu wa luta, dan kami selamatkan dia. Siapa dia? Iaitulah Nabi Ibrahim dan Lut. Nabi Lut ni anak saudara kepada Ibrahim. Lut anak saudara kepada Ibrahim. Jadi dia, Allah Ta'ala selamatkan dia. Siapa dia tu? Nabi Ibrahim, tandalah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Bersama dengan mereka, Lut, tengok nama dia. Mengikut ahli tafsir kata Lut bin Haran bin Azar. Lut bin Haran, ha alif ra alif nu, Haran bin Azar. Jadi dia ni jadi anak saudara Ibrahim bin Azar kan. Kemudian berapa orang yang keluar? Jawabnya Nabi Ibrahim, Lut dan Sarah. 3 orang lah yang berangkat keluar. Allahu Akbar. Dia tak ramai. Nabi Ibrahim ni pengikut dia tidak ramai. Keluar dari mana? Dia keluar daripada negeri dia. Dia panggil negeri Babylon di Iraq. Negeri Babylon di Iraq. Pergi ke bumi Syam. Dari ni pergi ke mana? Pergi ke Syam. Ibrahim, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada api, maka dia dengan Lut dan diikuti oleh siapa? Oleh isteri dia, Sarah. Baik para jemaah sekalian, dari mana dia pergi? Kami selamatkan dia dan sepupunya. Tengok dia kata di sini sepupu dia. Dalam ni kata anak saudara dia. Dia kata Lut ibnu akhi. Anak saudara dia. Nabi Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia. Tengok nota di bawah kata, negeri yang dilimpahi dengan berkat itu ialah negeri Syam. Negeri Syam ni luaslah. Palestin tu Syam. Sebahagian daripada Syria, Lebanon, Jordan tu, itu negeri Syam. Allazi barakna haulahu, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Kenapa bumi Syam dipanggil bumi yang diberkati? Kenapa? Kerana di sana tempat lahirnya kebanyakan nabi-nabi diutuskan oleh Allah kepada kaum masing-masing. Jadi ramai berkumpul di bumi Syam itu. Di bumi Syam. Tuan-tuan para jemaah sekalian, itu apa yang disebut dalam kitab kita ni. Maknanya kata di para ulama tidak ada khilaf di kalangan ahli tafsir bahawa Nabi Ibrahim berpindah dari Iraq ke Syam. Dan kebanyakannya kehidupan dia di sana, di Syam. Ada yang mengatakan bumi itu khas untuk di Palestin. Yang pentingnya, mula-mula dia sampai, mengikut dalam ahli sejarah kata, mula-mula Nabi Ibrahim sampai keluar daripada Iraq, dia mari ke Syam, dia duduk di Haran. Kemudian, lepas pada tu, dia berpindah pula pergi ke mana? Pergi ke Mesir. Balik semula ke Palestin. Selepas daripada itu, bila dia dapat Ismail, dia bawa Ismail dengan Hajar ke Mekah. Itu pengembaraan Nabi Ibrahim AS. Baiklah. Sebab apa bumi Syam itu namakan bumi yang diberkati? Sebab terkumpul banyak di sana para nabi-nabi,
Ada yang ulama mengatakan likasrati khasbiha wa thimariha, sebab bumi di sana subur. Buminya subur, buah-buahannya baik. Sehingga hari ni pun di antara tempat kalau kita nak buah zaitun contohnya, kita beli daripada Syam, daripada Palestin. Allahu Akbar. Baiklah. Yang penting Nabi Ibrahim sudah tamat, sudah selamat. Itu di antara nikmat yang pertama yang Allah anugerahkan kepada Ibrahim. Tuan-tuan tandalah, nikmat yang pertama Allah anugerah pada Ibrahim, iaitulah nikmat selamat daripada kaum dia yang kafir. Kemudian kita pergi kepada nikmat yang seterusnya. Tengok ayat 72. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafilah. Ini yang kedua. Dan kami kurniakan kepadanya, kepada siapa? Kepada Ibrahim. Nah, tengok ayat yang atas tadi. Wa najjaynahu wa Lutan, dan kami selamatkan dia dan Lut. Siapa dia Lut? Dalam kitab ni kata sepupu dia. Dalam kitab lain kata ibnu akhi, anak saudara. Nabi Lut, anak saudara Ibrahim, ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk manusia. Kita dah sebut tadi bumi Syam. Jadi bila sampai di sana, Allah SWT anugerahkan pula kepada Nabi Ibrahim siapa? Ini nikmat yang kedua. Dan kami kurniakan kepadanya Ishaq. Ishaq. Siapa dia Ishaq? Anak dia. Dapat Ishaq. Dan wa Ya'qub, dan cucunya Ya'qub. Cucu dia Ya'qub nafilatan. Apa makna nafilah? Sebagai tambahan. Nafilatan sebagai satu anugerah yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ni lambat dapat anak. Bila dia mula-mula dapat anak, tua dah dia. Setelah dia dapat Hajar. Kan? Hajar dapat Ismail. Kemudian dia barulah dapat Ishaq. Lepas pada Ishaq baru boleh cucu dia Ya'qub. Kemudian marilah sulalah dia tu daripada keturunan dia. Sebab itu dalam ayat ini biasa dia sebut Ishaq Ya'qub. Dia tak kembar sekali Ismail. Sebab Ismail tu daripada keturunan lain, daripada mak dia Hajar. Ishaq Ya'qub ini mari daripada Sarah. Baik para jemaah itu, banyak kali dah kita ulang cerita ni. Ana pun tak nak panjangkan. Cuma orang panggil ulang kaji balik. Setiap kali kita lalu kepada ayat-ayat tentang para anbiya, tentu di sana ada cerita-cerita yang tersendiri yang Allah SWT sebut. Apabila berulangnya cerita, ada episod lain yang disebut. Itu mukjizat Al-Quran. Sebab itu bila mari cerita Nabi-Nabi pun kita tak jemu, tak rasa puas, sebab di sini cerita lain, kat sana cerita lain. Dikembarkan dalam kitab kisah Nabi-Nabi, maka dicantumkan ayat-ayat itu, jadilah lengkap dia punya episod. Alhamdulillah. Itu yang kedua, nafilatan. Ishaq jadi anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Nafilah maknanya tambahan lagi. Bukan sakat dapat anak, dia dapat cucu lagi. Yang ketiga, wa kullan ja'alna salihin. Dan tiap-tiap seorang dari mereka kami jadikan orang yang saleh. Siapa dia? Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, semuanya orang yang saleh. Ja'alna ta'i'ina lillah, menjadi orang yang taat kepada Allah, orang yang menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, sebab mereka itu orang yang dijadikan Nabi, Rasul. Alhamdulillah, keturunan dia Nabi dan Rasul yang ramai. Allahu Akbar. Berapa dah Ibrahim dapat? Selamat. Kemudian dapat anak, cucu. Darjat yang ketiga, nikmat Allah Ta'ala anugerahkan anak dan cucu Nabi.
Itu dari lorong yang kita duk sibuk sekarang ni, orang duk sibuk tentang Bani Israel itu kan. Baik. Kemudian yang keempat, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Tanda ini nikmat yang keempat kepada Ibrahim, dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dengan perintah Allah Azza wa Jalla, maka mereka menjadi pemimpin. Kita kata Masya Allah. Waja'alnahum, kami jadikan mereka sebagai pemimpin. Siapa dia mereka dalam ayat ini? Ibrahim, Ishak, Yaqub. Pemimpin yang menjadi ikutan kepada manusia dan mengajak manusia kepada jalan Allah dengan perintah Allah Azza wa Jalla, mengikuti segala arahan dan menjauhi larangan. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Ibrahim AS. Karena itu Ibrahim disebut dengan nama Abul Anbiya, Abul Hunafa. Bapa Nabi-Nabi, bapa pembawa pelopor ajaran yang murni. Siapa dia? Semua Nabi-Nabi itu murni, tapi Ibrahim ni sebab daripada sulalah, daripada susu galuh keturunan dia, ramai yang berkembang di kawasan itu. Yang kelima, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan. Allah Ta'ala bagi wahyu untuk mengerjakan kebaikan, bermakna bila dapat wahyu, artinya mereka telah dilantik menjadi Nabi. Dan diperintahkan menyampaikannya kepada orang, maka dijantik menjadi Rasul. Alhamdulillah, dia, anak dia, cucu dia, Nabi dan Rasul. Yang keenam, nikmat yang keenam, apa tugas mereka, fungsi mereka? Wa iqamas salati wa ita'az zakah. Dan kami dan mendirikan salat serta memberi zakat. Ini kerja Nabi Ibrahim, anak cucu dia, salat dengan zakat. Salat itu pembersih jiwa, zakat pembersih harta. Salat dengan zakat. Cuma adalah perbincangan para ulama, adakah zakat dia seperti zakat kita hari ni, kena keluar zakat, ada nisab dan ada apa? Wallahu alam, sebahagian ulama kata ke zakah maknanya pembersihan jiwa. Kita kata yang penting zakat, Allah Ta'ala sebut zakat, zakatlah. Kan? Sebab apa? Mereka sudah dapat anugerah nikmat 6 ataupun 7 perkara. Ada kata 6, ada 7. Yang pisah di antara solat dengan zakat, maknanya anugerah dia solat, yang ketujuhnya zakat. Ataupun kembas sekali. Tulislah. Yang penting kita nak nampak nikmat anugerah yang Allah beri kepada Nabi Ibrahim itu banyak. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa mereka layak menerima anugerah ini? 6 anugerah yang besar ataupun 7 ini, puncanya Allah Ta'ala sebut di sini, wa kanu lana abidin. Dan mereka pula sentiasa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara wa kanu lana abidin. Dan selepas Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat dan sifat-sifat yang baik kepada mereka, yang pertama mereka itu orang baik, kemudian menjadi pemimpin, kemudian jadi nabi dan wahyu. Dan sebab apa? Kerja mereka, kesibukan mereka beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Laka wa kanu lana ta'iin, bi ikhlas, ikhlaskan ibadat
tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk, melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah, maka mereka telah menjadi orang yang hebat. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu selesailah kita episod Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma sebab apa dikembar-kembarkan Ibrahim dengan Lut? Sebab waktu Ibrahim berdakwah, ia ikut dianya Lut, selain daripada isteri dia Sarah. Jadi maka dia muqaranah sekali Ibrahim, Lut. Baiklah para jemaah sekalian, sekarang kita pergi kepada kisah yang ketiga dalam surah ini. Kisah yang pertama Nabi Musa, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Nabi Lut. Allahu Akbar. Baca cerita Nabi ni kita rasa dekat kita kan. Rasa seronok. Sebab apa rasa seronok? Sebab inilah ikutan kita. Qudwah kita para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kalau para nabi menghadapi cabaran, kita nak relax je dalam dakwah? La, tak mungkin. Nabi dakwah mereka membawa tauhid, maka kerja kita juga membawa tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, jauhkan diri dari syirik dan ajar manusia supaya bertauhid dan menjauhkan diri dari sebarang bentuk taghut. Itu kerja kita para jemaah sekalian, yang tak boleh kita lari daripada landasan yang benar, yang besar ini. Baiklah, kita berpindah kepada ayat 74. Ayat 74, 75, 76, 74, 75 ini cerita Lut. Kemudian kita pindah pula kepada cerita Nabi Nuh, insya-Allah. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كانوا قوم سوء فاسقين. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا, ya, ini cerita yang ketiga. Dan kepada Nabi Lut alaihissalam, atainahu hukman wa ilma. Ini kelebihan Nabi Lut. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, yang pertama hukman. Kami berikan hikmat, kebijaksanaan. Wa ilma, dan juga ilmu. Tanda tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT sebut dah tadi dalam ayat yang atas 6 perkara nikmat yang dianugerahkan kepada Ibrahim. Oleh kerana Lut berhijrah sama dengan Ibrahim, maka sekarang ni kita berpindah kepada khas perbincangan tentang Nabi Lut. Wa Lutan atainahu hukman wa ilman. Dan kami telah anugerahkan kepada Nabi Lut kebijaksanaan dan ilmu. Apa dia bijaksana tu? Yang pertama, Nabi Lut kita dah sebut tadi, Lut bin Haran bin Azar. Kami beri kepada dia kebijaksanaan dalam apa? Ada ulama mengatakan Nabi Lut ni bijak dalam bab hikmah dia, iaitu dia bisa dalam bab faslul qada bainal khusum. Dia boleh menyelesaikan hukuman di antara orang yang berkelahi. Dia Nukli bijak dia ada hikmah, dia boleh selesaikan masalah. Bagi orang nak lah, buat kapir duduk main jantan tu cerita lain. Itu orang tutup kepala nama dia. Tutup minda, buta mata, buta hati. Kan? Dan Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu tentang yang besar, tentang syariat. Allah wahyukan kepada dia agama ini
maka Nabi Lut telah menerima anugerah yang besar. Anugerah yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab dia telah menerima wahyu. Itu kelebihan yang diberi. Dapat ilmu, hikmah dan ilmu. Kebijaksanaan dan ilmu. Jadi ini dua ciri. Dia panggil kriteria, ciri-ciri pemimpin kena ada dua ni. Ada setengah orang ni bijak, ilmu banyak, degree dia semua excellent belaka, tapi dia tak ada hikmah. Ini masalah juga kita. Ada orang yang tinggi hikmah, tak ada ilmu, tak jadi juga. Maka fakta agama kita ni ilmu dan hikmah, kebijaksanaan. Pasal tu dalam ayat Quran disebut hikmah itu, ada kata hikmah kebijaksanaan dalam hak kita lah. Mana kata hikmah itu sunnah Nabi SAW. Maknanya punca sumber pengambilan agama kita ni Quran, hikmah dengan makna sunnah. Itu untuk kita. Dalam ayat kita ni hikmah dengan makna kebijaksanaan. Itu dua Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapa? Nabi Lut. Yang ketiga, tanda ni. Yang ketiga, وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ. Allah. Dan kami selamatkan dia. Tadi Nabi Ibrahim selamat daripada puak-puak Namruz yang bakar di dalam api, Allah selamatkan. Sekarang ni, bila Nabi Lut sampai berhijrah daripada Babylon, daripada Iraq ke Syam, maka Allah tempatkan dia di mana? Dakwah dia di Qura Sadum. Qura Sadum. Di mana Qura Sadum sekarang ni? Tengok ni. Allah selamatkan dia dari bandar Sadum yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji. Apa dia perkara keji? Fahishah. Duk main jantan sama jantan. Puak-puak homoseks. Puak-puak rusak fitrah. Rusak fitrah, rusak akidah, rusak agama, rusak segala-galanya apabila sudah lari daripada fitrah. Kita dah bincang panjang dah dulu hari itu kan. Allahu Akbar. Sebab apa disebut dengan nama qaryah, kampung di sini? Kerana perbuatan ini, perbuatan apa? Perbuatan main liwat ini, main jantan sama jantan ini, Allah sebut dalam suratul A'raf, atattunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. La ilaha illallah. Hei, Nabi Lut marah kepada kaum dia, kamu telah melakukan perbuatan yang keji, tak pernah dibuat oleh orang dulu pada kamu. Maknanya puak-puak Lut ni lah pelopor, main jantan sama jantan. Ini, makna kejahatan ini mari daripada dia. Sebab itulah sampai hari ni pun, kalau orang main homoseks ni, sodomi ni, orang panggil liwat, kan? Main jantan sama jantan. Orang panggil kaum Lut. Sepatutnya jangan sebutlah kepada Nabi Lut. Nabi Lut ni Nabi yang mulia. Tapi apa boleh buat? Kaum dia yang pertama sekali melakukan perbuatan yang keji ini. Tengok tanda tuan-tuan dalam suratul A'raf ayat 80. Banyak lagi lah ayat-ayat yang menyebut tentang kejahatan mereka. Baik. Nama dia, negeri dia, nama apa? Sadum. Orang panggil Sodomi sekarang ni kan. Di mana tempat dia? Laut Mati. Laut Mati di Jordan sekarang tu. Itulah kampung dia yang telah diterbalikkan bumi dan dihujan dengan hujan batu. Sampai hari ini pun tempat itu dikenali dengan nama Laut Mati, tempat yang dilaknat. Sebab kaum dia sangat jahat. Allahul Musta'an. Tapi sudah menjadi tempat pelancongan. Gitulah. Dunia hari ini lupa kepada asal cerita. Sepatutnya bila kita pergi tempat kena laknat begini, kita menangis, kita takut. Takut apa?
takut Allah Ta'ala turunkan laknat waktu kita ada kat situ. Ni senang-senang je pergi. Duk main mandi. Terapung. Laut mati ni. Di antara benda pelik dia ni. Tak tenggelam kalau kita duduk dalam air dia tu. Ada orang duduk tunjuk gambar. Dia duduk pegang surat khabar. Duduk baca relax. Duduk baca buku. Tak tenggelam. Boleh jadi sebab terlalu banyak garam ke apa. Kemudian jadi pula tu. Garam dia tu macam-macam orang buat sabun lah, buat ubat tu, ubat ni. Kita kata, jadi terlupalah orang kepada cerita sodomi. Cerita ta'malul khaba'is yang dibuat oleh penduduk di situ. Duk nampak ke benda-benda hak. Inilah projek-projek dunia ni. Baik. Yang keempat, nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada Lut yang keempat. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Innahu minas salihin. Dan kami masukkan dia dalam kumpulan mereka yang dilimpahi rahmat Allah. Jadi kami masukkan Lut dalam kumpulan yang mendapat rahmat Allah Ta'ala dengan menyelamatkan dia dari mana? Menyelamatkan dia dari kumpulan yang jahat itu. Kumpulan yang jahat. Dan di akhirat esok, kumpulan yang dapat rahmat ni, orang yang akan masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, ihtajjatin narul wal jannah. Neraka berhujah, berdebat dengan syurga. Menarik juga ni. Neraka berdebat dengan syurga. Faqalat hadhihi, kata di neraka, yadkhulunil jabbarun wal mutakabbirun. Neraka kata, penduduk aku, member aku ni siapa? Jabbarun, orang-orang yang besar-besar, yang zalim-zalim, dan orang yang sombong-sombong takabur. Oh, itu orang kamu ya? Ya. Wa qalat hadhihi, kata syurga pula, yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Syurga kata, dalam aku orang yang lemah-lemah je. Orang lemah-lemah, orang miskin ada kat sini. Miskin di sini sama ada dia miskin tu dengan makna miskin sungguh atau dengan makna golongan tawadhu'. Masakin ni makna mutawadhi'an, orang yang tawadhu', orang yang tak sombong. Dia lawan daripada mutakabbir, masakin. Lawan daripada jabbar, orang zalim, orang du'afa, orang lemah-lemah. Faqala Allah Azza wa Jalla li hadhihi, Allah Taala berfirman kepada neraka, anti azabi, mu tempat azab. Aku letakkan dalammu siapa yang aku kendaki. Allah Ta'ala berfirman kepada syurga, anti rahmati arhamu biki man asya. Mu ni tempat rahmat aku letak dalammu siapa yang dikendaki. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam ayat ini, wa adkhalnahu fi rahmatina. Kami masukkan Lut dalam rahmat kami. Baik. Allah kata apa? Tempat rahmat aku di mana? Surga. Walikul ani. Dengan ni tuan-tuan, di akhir hadis ni sangat menakutkan kita. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Semua kamu neraka, syurga akan dipenuhi. Subhanallah. Allahumma rabbi, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kita daripada neraka. Tuhan kata akan penuh dua-dua. Kita nak penuh dalam syurga. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana kita ni sangat berhajat kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab dalam sebuah hadis yang lain, Nabi juga bersabda, tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan dia. Tak padan semata-mata amalan kita ni, kita nak masuk dalam syurga. Tapi sahabat-sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Tuhan sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Nabi kata, wala ana. Kecuali dengan limpah, ya taghammadani Allahu bi rahmatin minhu, dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnia Allah,
maka di situ kita boleh masuk syurga. Artinya Allah Ta'ala sebut adkhalnahu fi rahmatina. Tuan-tuan, baiklah. Kenapa, apakah kriteria kelayakan Nabi Lut untuk mendapat 4 anugerah yang besar tadi? Allah Ta'ala sebut di bawah, innahu minas salihin. Nabi Lut berhak menerima anugerah kami, masuk dalam rahmat kami. Siapa dia? Kerana dia dari kalangan nabi-nabi yang taat, yang beramal dengan wahyu daripada Allah, yang istiqamah di atas landasan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Lut layak. Jadi kita nak layakkan diri kita untuk dapat rahmat Allah. Kita nak layakkan diri kita untuk mendapat kasih sayang Allah. Kita nak layakkan diri kita untuk masuk dalam syurga. Masuklah dalam kumpulan innahu minas salihin. Naklah kita jadi orang yang soleh. Bagaimana kita nak jadi orang soleh? Para ulama mengatakan 2 syarat yang besar: beriman dengan penuh ikhlas dan beribadat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita termasuk dalam orang yang soleh. Baik para jemaah sekalian, tamatlah kisah Nabi Lut dalam dalam surah ini. Para jemaah sekalian, maka dalam ayat-ayat yang kita baca tadi 71 sehingga 75, apa yang kita dapat di antara nikmat Allah Taala kepada hamba-hamba dia, Allah jadikan mereka tu imam yang diikuti oleh orang dengan baik. Nak jadi imam, nak jadi orang yang soleh, nak jadi orang baik, apa syarat dia? Jawabnya, dia kena jadi orang yang soleh. Orang yang soleh. Dalam siri yang lepas, kita dah sebut tentang berkatnya bumi Syam tu ada dalam 5 ayat, kan? Dalam 5 ayat. Ayat suratul A'raf 137, surah Al-Isra ayat 1, suratul Anbiya ayat 81 dan juga suratul Saba ayat 18. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada satu lagi kisah dalam siri ini, iaitulah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tengok ayat 76 dan ayat 77, hanya 2 ayat saja. Wa Nuhan iz nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Ini tanda. Ini kisah yang keempat dalam siri Nabi-Nabi suratul Anbiya. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Nuh ketika ia menyeru berdoa kepada kami. Bila Nabi Nuh doa ini, tengok nota di bawah. Yakni dia berdoa supaya kami binasakan tiap-tiap orang yang tidak beriman di antara kaumnya. Di mana doa dia? Lihat ayat 26 dalam surah Nuh. Kita dah bincang panjang tentang kenapa Nabi Nuh berdoa supaya binasa kaum dia. Kenapa? Ada sebab. Nabi Nuh ni Nabi, dia bukannya orang pongoh tak tahu kalu, kan? Bukan orang marah tak tahu pasal. Setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, alfasanatin illa khamsina, 1000 kurang 50, mana 950. Dia dapat wahyu bahawa tidak ada lagi orang yang beriman. Tak ada lagi orang beriman. Maka ketika itulah baru Nabi Nuh berdoa, Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggal lagi kafir atas dunia ni. Dah. Sebab apa? Sebab dia tahu mereka ni tak akan beriman lagi. Itu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita boleh tak kita berdoakan binasa-binasa? Tak boleh. Sebab kita tidak tahu mereka ini, kita tak tahu adakah mereka ni mati dengan kafir ataupun tidak. Ni bawah. Baik. Sekarang ni orang pakai doa ni kepada pengganas-pengganas Zionis tu macam mana?
Sebab itu kita kena doa kita tu kita kena spesifik. Ya Allah, hancur dan binasakanlah puak-puak Zionis, puak-puak Yahudi yang jahat, yang duk ganyang umat Islam di Palestin. Kita kena fokuskan begitu. Jangan semua orang atas dunia ni, sebab ada yang tak terlibat pun. Jadi kita tak boleh takmimkan benda tu, kita kena letak kepada tempat itu. Maka Nabi Nuh dia berdoa sebab apa? Setelah dia dapat wahyu bahawa mereka ni tidak akan beriman lagi. Baik. Nabi Nuh berdoa min qablu, sebelum nabi-nabi yang tersebut itu. Nabi Nuh ni dia dulu. Kita bincang dah kan, Nabi Nuh ni dia dulu daripada Ibrahim, dulu daripada orang ni lagi. Maka dia berdoa sebelum Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Lut. Tapi kenapa disebut Nabi Nuh ni? Sebab Nuh ni dikira bapa pembangunan manusia yang kedua selepas Nabi Adam. Maknanya Adam datang, sampai ke taufan Nabi Nuh semuanya mati. Yang hidup lepas pada itu, yang ada atas bahtera Nabi Nuh daripada keturunan dia, Ham, Yafis, kan, nama-nama anak cucu, anak-anak Nabi Nuh, maka dia datang daripada susu galur mereka ini. Maka dikenali Nabi Nuh dengan makna bapa pembangunan manusia yang kedua. Baiklah. Jadi setelah Nabi Nuh berdoa, minta pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka Allah anugerahkan dia nikmat فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Lalu kami perkenankan doanya serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang setia yang naik atas bahtera dari kesusahan yang besar. Apa dia susah besar tu? Iaitulah banjir. Banjir ni susah. Tuan-tuan yang tak pernah duduk, tak pernah kena banjir rumah dia, dia tak rasa kan. Kita dalam hidup ni kenalah banjir. Pondok saya ni pada tahun 2014, tarikh tepat dianya 24 Disember 2014, air pagi Rabu, air telah masuk dalam kawasan kita ini sampai ke hampir, kalau tuan-tuan mari ke pondok nampak gambar ni masjid kita ni, sampai hampir kepada tingkat 2 masjid. Pondok-pondok lain tu habis tenggelam. Jadi Allah Ta'ala gambar di sini, minal karbil azim, susah hati, baik, besar, banjir, maka Allah Ta'ala selamatkan mereka. Tapi daripada ramai-ramai itu, ada lagi yang tak ikut. Yang tak ikut Nabi Nuh, siapa dia? Anak dia, ada mengatakan anak dia tu nama dia Kan'an. Dia ni tak ikut. Panjanglah cerita dia. Kita dah sebut dah dulu. Ada mengatakan karbil azim tu daripada pembohongan, penentangan kaum dia. Mana dua-dua tu semua tu karbil azim belakalah. Banjirnya, penentangannya, semua tu di antara benda yang menyusahkan belakalah. Kan? Mana tak susah? Susah kita hidup. Baiklah para jemaah sekalian. Kenapa yang tak ikut dia, siapa dia? Anak dia. Ada ahli tafsir kata anak dia nama Kan'an. Allahu Akbar. Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, daraballahu masalan. Allah Ta'ala buat bandingan orang yang tak ikut. Siapa dia? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Dua perempuan Nuh dengan Lut. Perempuan yang baik siapa dia? Maryam dan Imra'atu Fir'aun. Panjanglah, kita dah baca dalam surah yang dulu. Baik para jemaah sekalian, akhir ayat dalam episod ini, wa nasarnahu minal qaumil ladzina kazzabu biayatina innahum kanu qauma saw'in fa'aghraqnahum ajma'in. Wa nasarnahu, dan kami membelanya dari angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Puak-puak kafir. Sungguhnya adalah mereka kaum yang jahat. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya sehingga mati lemas dengan taufan. Allahu Akbar.
mati habislah. Fa'aghnaqnahum kulluhum. Allah Ta'ala tenggelamkan semua sekali, yang besarnya, yang tuanya, yang tak mau ikut, mati habislah dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang kita dapat simpulkan daripada kisah ni? Selamat daripada kejahatan, cara Allah Ta'ala nak selamat itu macam-macam. Ada kalanya Tuhan beri kita sebab. Contohnya, kita kata orang ni aksiden, dia tak mati, kereta dia hancur lebur habis. Alhamdulillah dia selamat. Selamat apa hancur lebur habis? Selamat saya. Jadi itu dipanggil selamat. Nabi Nuh AS, walaupun negara dia dilanya oleh banjir semua sekali, tapi dia tu selamat. Itu dipanggil fa'anjainahu, kami selamatkan dia dan keluarga dia. Yang ikut dia, keluarga yang ikut dia. Keluarga yang tak ikut, tak selamat. Sebab itu, keturunan tidak menjamin keselamatan diri seseorang. Pernah Nabi kita SAW bersabda kepada keluarga dia, ya Fatimah, salini mimma lillah masyiti. Ya fulan, ya fulan. Nabi kata, hei keluarga aku, memintalah apa yang kamu nak, harta aku. Tapi la ughni. Nabi kata, aku tidak mampu nak menyelamatkan kamu semua daripada azab Allah. Kalau kamu tak ikut, aku bawa ni. Dan kita hari ni pun, kita kena tahu, walaupun kita berketurunan baik, keturunan Nabi ke, ataupun kita ni keturunan tuan guru ke, keturunan syekh-syekh ke, keturunan orang hebat-hebat dalam agama, kan? Tapi kalau dia tidak beriman, dia tidak beramal soleh, maka dia tidak ada jaminan mereka ni akan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara dalil wujudnya Allah Azza wa Jalla, al-hissu, dalil yang dapat dilihat dengan mata. Sebagaimana dalam peristiwa ini, bila Nabi Nuh berdoa, Ya Rabbi, ketika itu hujan pun turun, air keluar dari bumi. Itu dia panggil dalalatul hiss. Kita boleh tengok sendiri bagaimana Allah beri pertolongan. Contohnya kalau orang ni rasa iman dia lemah, jadi kita kena baca kisah Nabi-Nabi alaihissalam, bagaimana mereka ni diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya tak nak kata apalah. Ni sehari dua ni kita sibuk tentang Gaza. Dalam bahasa surat khabar dia tulis G-A-Z-A, Gaza. Gaza, bukan Gaza, Gaza nama dia betul. Patutnya kita ni, puak-puak ustaz-ustaz ni, kan, janganlah duduk main Gaza juga. Kita sebut betul kepada masyarakat Gaza. Gaza. Ardul Muqaddasah, bumi Palestin. Maka, jadi kita kena beri laporan. Orang tengok sahabat-sahabat kita yang duduk di sana, dia kata, Masya Allah, kita tengok kepada pejuang-pejuang tu bagaimana mereka mati. Ini menguatkan semangat kita, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Yang ketiga tadi kita sebut, dalam ayat ini sebut wa ahlahu, keluarga dia. Sedangkan dalam surah Hud ayat 42 43, wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Nabi Nuh panggil anak dia, "Hey, mari, naik." Anak dia tak mau. Dia kata nak lari ke bukit, nak lari. Wahala bainahumal mauj, maka dia telah ditelan oleh ombak, maka dia mati. Maka salah seorang daripada anak Nabi Nuh juga mati. Kita kata annahu la tunaqid, tidak bercanggah dengan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, sebab anak Nabi Nuh lam yakun min ahlihi, bukan ahli agama dia. Bila Nabi Nuh berdoa, Ya Rabbi anakku, Allah kata, Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Bukan anakmu, sebab dia telah melakukan amalan yang tidak salih. Maknanya kalau orang ni keturunannya baik, tapi dia tidak baik, buat amalan yang tidak baik, menyanggahi Islam, walaupun tok nenek dia orang agama, kita mengatakan dia bukan daripada keluarga orang ni di dalam agamanya, di dalam amalannya. Tapi nasab tak boleh lari lah. Sebab tu orang panggil anak Nuh, anak fulan, cucu fulan. Tapi dari sudut amalan, kita tak boleh nasabahkan dia kepada orang itu. Janganlah kita kait dah.
Ni setengah orang ni bila nak marah ke orang ni, dia kata ni cucu fulan. Sedangkan yang kita kata itu tidak. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi cerita yang kelima dalam ayat ini, iaitulah kisah dua beranak, wa Dawud wa Sulaiman. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.